Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Untuk pengetahuan anda sahabat-sahabat semua, di mana keberadaan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Sebenarnya beliau berada di wilayah Sarawak untuk menyambut ya hari ataupun majlis makan malam sambutan Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak tahun 2024. Dan apa yang menarik sahabat semua, kita nampak Datuk Seri begitu segak bergaya dengan pakaian, dengan topi, saya tidak tahu atau topi atau apa. Jadi dan juga ya sambutan yang amat membanggakan daripada rakyat Sarawak yang hadir ya di dalam program ini. Jadi saya membawakan anda untuk mendengar sendiri apakah amanat dan juga intipati ucapan Perdana Menteri ya semasa dalam program ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton bersama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Salam segulai dan sejalai dan selamat sambut Gawai 2024. Saudara saya, Premier Datuk Petinggi Abang Johari dan Datuk Seri Jamina, Datuk Seri Tim Antibalan Premier, Speaker dan semua pakai bini sekarang ni. Dia kalau istilah utara bini okey sopan. Tapi kalau di belah Johor dia sebut bini itu kurang manis. Tapi saya pakai utara dengan Sarawak sekarang. Bahawa bini itu tahap yang mulia. Saya juga dapat lihat sahabat lama Tan Sri Alfred Jabu yang hadir. Terima kasih juga pengurusi pengelola keseluruhannya, Timbalan Premier Douglas, kerana terus tugas dengan baik. Douglas unggah ni nampak masih bertahan. Saya tanya kesihatan dia pun baik dan komitmen dia pun sangat membanggakan. Terima kasih Douglas. Dan Rola Sangga, Datuk, terima kasih kerana menyelenggarakan tahun ini bagi pihak masyarakat Berdayuh mewakili keluarga Dayak dan keluarga Sarawak, dan saya hadir sebagai sama-sama mewakili keluarga Malaysia untuk menyambut pada hari ini. Kita mendengar tadi Premier menjelaskan tentang keperluan kita bekerja sebagai satu pasukan yang mantap. Kalau ditanya mengapa dalam masa singkat, dalam setahun ini umpamanya, ada kecenderungan pelabur datang dengan jumlah yang besar. Tahun lalu 2023 kita catat pelaburan tertinggi dalam sejarah. Ini satu perkara yang sangat membanggakan kita. Dan yang bagi saya menarik ialah kerana ada pusat-pusat pertumbuhan yang dianggap baru tetapi yang meningkat dengan begitu pesat. Dan di antara selain dari negeri yang kita kenal, Pulau Pinang, Selangor dan Johor, sekarang tidak semena-mena melonjak kebangkitan Sarawak sebagai gergasi ekonomi. Ini kerana beberapa faktor. Tentunya kestabilan politik keseluruhannya, kestabilan Sarawak, dan dasar yang jelas. I always reiterate the point that other than political stability, we must have a clarity in policies. Precisely because of the clarity and the ease of doing business, the commitment and seriousness of leaders, Premier and his deputies, showing their commitment, the example, a seriousness, understanding,
of the priorities for the country and the state in particular in Sarawak, you have seen a remarkable achievement that's of great significance, not only for Sarawak, but for the whole country. As you know, in the last few months, I've been traveling quite a bit, recent to Germany, and prior to that, recent again, Japan. And without exception, potential investors would recognize not Malaysia as an entity, yes. Of course, they mentioned the other states. But what is to me remarkable, and I must state this with great confidence and pride, that Sarawak is seen to a major hub in the region. Pada peringkat awal kita fikir Sarawak hanya dari segi tenaga kerana kekuatan solarnya, petroleum gas dan yang disebut renewable energy dan green hydrogen, ammonia, etc. ni. Cakap dengan Premier Bang Jo, dia lagi pakar. Dia tahu segala detail ni. Tetapi bukan saja itu. Dia dilihat sebagai suatu yang dapat mengejar. Saya guna istilah mengejar, walaupun kurang tepat, saya akan jelaskan mengapa. Tapi boleh melonjak ke atas dalam bidang-bidang baru. Tenaga, ya, transisi tenaga atau energy transition, transformasi digital dan AI, security makanan, masuk jelapang padi baru yang diterangkan untuk keperluan Sarawak. Jadi sementara kita bicara soal digital, soal tenaga baru dan hijau, kita bicarakan soal green hydrogen, tidak kita tinggal suatu bahan yang strategik dari segi teknologi makanan. Jadi oleh itu saya salute kepada pimpinan Sarawak kerana ketegasan mereka dalam bidang ini. Jadi bila kita sambut Hari Gawai Segulai Sejalan ini, nampak ini semangat kekitaan esprit de corps yang ada di kalangan kita. Saya sebut tadi bukan sekadar mengejar. Dalam teori ekonomi baru sekarang, dia tak sebut umpamanya mengejar untuk mendapat atau mencapai tahap negara yang lebih maju. Tidak. Dia sekarang kita fikir, kalau kita tengok program-program dalam ekonomi madani dan perencanaan kerangka ekonomi Sarawak, dia bukan lagi mengejar, dia leapfrog. Kita lihat umpamanya 5 tahun kebelakangan dan 5 tahun ke depan itu tidak mengikut unjuran atau projection 10 tahun sebelumnya, tidak. Jadi kalau untuk mengangkat martabat dan kejayaan ekonomi Sarawak, dia tidak boleh hanya mengejar kejayaan negeri-negeri lain, katakanlah Pulau Pinang atau Selangor atau Johor, atau mengejar kejayaan negeri-negeri di rantau, tapi dia harus ada pemikiran, rancangan, program pelaksanaan untuk leapfrog, untuk melonjak ke satu tahap mengatasi jangkaan awal. Nah, ini teori ekonomi bagi negara berkembang yang mau mencatat kejayaan. Memang baru-baru ini bank dunia dalam segi competitiveness atau daya saing kita agak ketinggalan tahun lalu. Kerana kita mengambil pendekatan menggunakan dana membantu rakyat yang agak sesak. Premier Bang Jo bicara tentang sekolah daif, klinik daif, menoktahkan kemiskinan tegar yang saya lakukan, perumahan penjawat awam, perumahan rakyat, prasarana asas, api, air. Dan ini menelan belanja berbilion ringgit yang mungkin tidak dianggap sebagai untuk masa singkat berupaya berdaya saing. Begitu juga dalam tahun pertama, tahun lalu,
kita belum memulakan penyasaran subsidi rationalization. Dan ini dianggap agak ke belakang. Tetapi saya ambil pendekatan yang berhati-hati. Rakan-rakan jemaah menteri ada bersama. Mereka tahu kita bincang minggu demi minggu, mencerakin cara teliti, melihat kesannya, dampaknya, supaya segala penyasaran subsidi itu tidak membebankan rakyat bawahan. Maka kita menangguhkan 1 tahun. Dan ini menyebabkan competitiveness atau daya saing kita itu terkesan. Saya tidak bimbang. Kerana kalau yang dikatakan menyebabkan kita itu agak menurun ialah kerana belum melancarkan program penyasaran subsidi, dan keduanya kerana kesan kepada ringgit kita bertahan. Tetapi alhamdulillah awal tahun ini seperti anda sudah tahu kita laksanakan, ya, meneruskan umpamanya penarikan subsidi elektrik bagi golongan teratas yang maha kaya dan syarikat-syarikat berjaya. 15% tertinggi itu tidak ada subsidi atau dikurangkan subsidi. 85% rakyat masih kekal mendapat subsidi elektrik. Itu di Semenanjung. Dengan ini kita dapat menjimatkan belanja 4.5 bilion ringgit 1 tahun. Okey. Baik. Selepas itu, seperti anda sudah tahu, ayam. Harga ayam terpaksa diberikan penampungan kerana kos meningkat. Bila saya sebut kos meningkat, lebih tinggi di Sabah dan Sarawak. Sebab itu beberapa langkah kita kecualikan, termasuk penyasaran subsidi diesel baru-baru ini. Kita kecualikan Sabah dan Sarawak sebab di Sabah dan Sarawak penggunaan diesel itu lebih meluas. Setiap bot, setiap kenderaan dengan jalan raya memerlukan kenderaan diesel yang tinggi, maka kita tangguhkan. Dan kemungkinan sukar dilaksanakan kerana penggunaan itu terlalu ramai. Tapi di Semenanjung kita laksanakan. Ya, dia jadi kontroversi sedikit. Tetapi di Semenanjung yang gunakan diesel itu untuk kenderaan awam tak banyak. Kalau gunakan untuk bas sekolah, kita beri subsidi. Kalau untuk nelayan, kita bantu. Untuk pekebun kecil, kita bantu. Ya. Untuk peniaga-peniaga kecil, kita bantu. Jadi tidak terkesan. Ratusan ribu terkesan yang diberi subsidi. Tapi dengan cara ini, kita dapat jimatkan 4.5 bilion ringgit. Selama ini maknanya kita beri subsidi ini, elektrik, bantu ayam, kos ayam, dan juga yang 1.2 bilion 1 tahun, dan kemudian penyasaran subsidi diesel itu kepada golongan paling kaya pun dapat subsidi. Bayangkan, subsidi itu untuk rakyat, bukan untuk paling kaya. Dan kita berikan untuk Semenanjung itu lebih pada 3.5 juta orang asing. Orang asing tak bayar cukai. Ya, kadang-kadang tidak ada permit, tetapi kita masih bagi subsidi. Elektrik, subsidi diesel. Jadi saya rasa kalau dasar ini diteruskan, dia tidak menunjukkan kecerdikan kita dalam mengurus ekonomi. Jadi sekarang ini kalau nak beri subsidi hanya kepada rakyat. Dan rakyat pula 85% B40 dan M40. Maknanya yang kalau teratas tak payahlah subsidi. Jadi dengan cara ini, umpamanya dalam subsidi diesel itu yang disebut penyasaran subsidi. Saya ambil kesempatan jelaskan supaya tidak ada kekeliruan. Dan walaupun saya dikritik oleh beberapa ahli parlimen di Semenanjung, kata mereka mengapa kecualikan Sabah dan Sarawak, saya nak jemput mereka datang melawat supaya dia faham sikit. Ya, kita dalam satu negara ini kena faham Perlis, kena faham Sabah, kena faham Sarawak. Baru boleh.
Walaupun diwakil rakyat, mungkin wakil rakyat mewakili Pahang atau mewakili Selangor atau mewakili Miri ataupun Sibu, dia masih merupakan wakil yang bukan saja mewakili tempat dia, tapi kena faham negara ini. Ya. Sebab itu saya kecualikan bukan kerana ada tuntutan. Sebenarnya saya tak sempat bincang pun dengan Premier Abang Jo bab ini. Bukan kerana desakan, bukan kerana tuntutan. Tak. Kerana kefahaman kita tentang keadaan yang berbeza. Ya. Ada hal yang boleh kita cukai pendapatan semua sama. Tetapi kalau cukai ataupun penarikan subsidi yang membebankan rakyat terbanyak, itu tidak boleh diteruskan. Untuk apa? Bila kita lakukan ini, saya yakin gambaran dan laporan prestasi daya saing kita akan jauh lebih baik. Kerana kritikan dia dua. Satu, kerana kita belum melaksanakan penyasaran subsidi dan belanja begitu tinggi tanpa guna dasar kerangka ekonomi yang berhemah. Dan keduanya kerana ringgit yang tidak stabil. Tapi alhamdulillah mulai tahun ini, awal tahun ini, menyaksikan ringgit kita kian menguat berbanding dengan mata wang asing. Jadi saudara, sebab tu saya rumuskan tadi apa yang disebut oleh Premier Abang Jo tentang pentingnya kita kekal kekuatan politik dan pimpinan yang fikir secara waras, menjaga kepentingan daerahnya, suku kaumnya, tapi senantiasa melihat dalam konteks negerinya dan negaranya. Kalau masing-masing melihat hanya dari segi kepentingan suku kaumnya dan memadamkan kepentingan suku kaum lain, kita akan menyebabkan timbulnya ketegangan. Sebab itu di Semenanjung, terutamanya Polis Semenanjung, kita berempas pulas juga dengan apa yang disebut identity politics. Orang-orang yang menggunakan isu kaum untuk melagakan satu sama lain atau menggunakan isu agama yang sempit, ya, untuk tidak menunjukkan kasih sayang di antara satu sama lain. Sebab apa saya melihat umpamanya acara budaya Bedayuh atau Iban atau Melanau atau Kadazan Melayu itu dengan rasa empati, dengan rasa minat, dengan rasa bangga kelainannya. Saya pakai umpamanya hari ini Bedayuh. Saya ingin nak ambil foto, nak tunjuk ke Azizah how nice I look. You know? Dia maknanya empati itu maksudnya hormat, compassion, kasih sayang, rahmah. Ini dalam kerangka Malaysia Madani ini penting. Sebab tu saya sengaja letakkan hormat di situ, respect. Kalau tidak ada respect dalam masyarakat pelbagai kaum, pelbagai agama, kita tidak boleh kekal dan wujud sebagai satu kekuatan. Ini bukan maknanya bukan saja gimmick politik. Ini saya jadikan dasar negara kita. Kita nak survive as a nation, and more so if you want to lead Malaysia at all levels, you must always have this principle, philosophy of respect and compassion. You respect our strength, our differences, respect other cultures, other creed, and the right for every single Malaysian citizen to honor his own faith, religious values. Then we will emerge, I believe, I'm totally convinced, we will emerge as a great nation. Ya. Jadi ini yang saya tekankan. Ada hal yang kecil yang disebut oleh tu petinggi Premier Abang Jo tadi tentang kesediaan saya beri laruan kepada Sarawak, jalankan dulu projek apa kita perlu, baiki sekolah yang daif dan klinik, bahkan hospital kanser, jalankan, ya. Kalau boleh kita segerakan, kita luluskan. Kalau tidak, Sarawak dulukan dulu. Okey.
Jadi mudah. Tak payah ni bureaucratic encumbrances that will cause further delay. Dan ada beberapa projek yang nak tunggu. Nak buat Alex nak baiki klinik di Kapit. Tak payahlah tunggu Putrajaya luluskan. Percayalah kepada pengurusan di Kapit dan di Kuching. Nak luluskan dulu. Asalkan ikut peraturan keuangan, jangan ada sakau menyakau, ikut peraturan, jalan. Itu keputusan kita sekarang. Itu akan memudahkan dan mempercepatkan program dan akan menyenangkan rakyat. Dan akan menunjukkan ada trust. Ada trust di antara daerah dengan negeri dan dengan persekutuan. Jadi ini trust yang kita nak bina untuk uruskan projek. Tapi oleh kerana disebut tadi 200 juta, saya hari Isnin ini saya akan arah Kementerian Kewangan untuk turunkan 100 juta segera supaya dapat dibelanjakan tanpa masalah. Kalau tidak, tiap kali jumpa premier dia kata bila nak bayar hutang. Tak mahu saya begitu. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Yang lain tu macam MA 63, dan Sagah. Yang itu, don't worry. I came up, I assumed the premiership with a clear commitment. What we promise, we have to honor. Simple. Yeah. And that includes MA 63. It's not for me to grapple with some details. I've given the trust to Premier and also CM Sabah and my colleagues, the ministers, chaired by TPM Datuk Seri Fadilah. I said, you proceed. Only in the event you have major problems, then you refer to us at the level. And this is also a decision, the consensus achieved by the Cabinet, Perpaduan Madani, that we must at least, in the shortest period of time, try and resolve all outstanding issues agreed upon in MA 63. Of course, there are issues beyond that. That we will have to discuss. I take a very open view. Let us discuss based on trust and respect. Because this nation must survive as a great nation only when we do work together as a team and learn to respect differences and other cultures. Jadi saya sebenarnya orang yang sangat optimis. Saya optimis. Tetapi biar kita jelas apa yang kita mahu, kita bekerja sebagai satu pasukan. Apa yang jelas dan nyata dalam perjanjian kita harus laksanakan. Apa yang agak meragukan kita bincang dan selesaikan secara baik. Ya, saya hadapi dalam setiap perjumpaan dengan negeri-negeri memang ada tuntutan, ada desakan, itu biasa. Tapi tidak boleh menyebabkan ada ketegangan hubungan kerana yang penting ialah suatu kerjasama di antara kita. Balik kepada Gawai 2024, terima kasihlah Douglas Roland. It's a great event and I'm extremely delighted to be here. Unfortunately, Aziza has a program in Negeri Sembilan and she cannot attend, but I will of course impress upon her how much she missed, including the ikan and the show and the friendship. And kalau ditanya umpamanya mengapa saya bila dijemput dia ke Sarawak, semua saya kata yes, cuba adjust, mesti datang. Sebab saya rasa senang and saya rasa very much part of me. Thank you very much. Thank you, Right Honourable Prime Minister. Please remain on stage. Honourable Datuk Seri Ron Sagah will now invite the rest. Baiklah, Alright, so itu dia satu ucapan daripada Perdana Menteri kita, sahabat-sahabat semua, dengan intinya, dengan mesejnya dan amanat yang begitu baik sekali ya, apabila beliau mengatakan bahawa Sarawak ya bakal menjadi gergasi ya dalam ekonomi. Jadi kita bangga sahabat semua dengan kenyataan ya daripada Perdana Menteri ini.
menganggap bahwa ya apa yang sedang berlaku di Sarawak adalah satu yang amat-amat membanggakan kita. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya dengan hebat ya kedatangan sambutan yang membanggakan ya daripada rakyat Sarawak khususnya. Jadi selamat Hari Gawai untuk sempena penutupan ini. Kita harapkan ia akan memberi kekuatan ya dalam kerajaan perpaduan ini. Jadi terima kasih sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan ya di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.